Okey, seterusnya kita nak tengok mekanisme pernafasan ikan. Mekanisme pernafasan ikan dibantu oleh tindakan mulut dan operculum. Mulut dan operculum. Okey, ni mulut ikan. Operculum tu yang tutup insang, bahagian yang menutupi insang tu nah. Itu adalah operculum. Ada satu kelopak dekat kepala tu yang dia tutup insang. Bila kita nak tengok insang, kita kena buka operculum tu kan. Itu adalah operculum. Okey. Jadi kita nak tengok mekanisme tarik nafas dan mekanisme hembus nafas pada ikan. Okey. Ni gambar rajah yang dalam buku teks. Jadi cikgu nak ringkaskan apa yang ingin disampaikan oleh buku teks ni. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, ini satu gambar yang cikgu dapat daripada Google. Okey. Pertama sekali kita nak tengok mekanisme menarik nafas pada ikan. Untuk mekanisme menarik nafas pada ikan, cikgu nak awak fokuskan bahagian depan ni. Tolong fokuskan bahagian depan ni. Okey. Yang ni adalah mekanisme menarik nafas pada ikan. Tengok gambar rajah yang depan ni. Yang belakang tu kita tengok nanti. Okey. Okey, kita tengok. Semasa ikan tadi nak menarik nafas, mulut ikan akan dibuka. Ikan tadi akan buka mulut dia. Okey, bila dia buka mulut dia, pada masa yang sama, dia akan tutup operculum dia. Operculum dia akan tutup. Dia buka mulut dan dia tutup operculum. Dia buka pintu depan, dia tutup pintu belakang. Okey. Pada masa ni, dasar rongga, kat sini cikgu tulis operculum dia tutup. Masa dia tarik nafas, dia akan tutupkan operculum dia. Okey, mulut dia buka. Dasar rongga mulut akan jadi turun. Dasar rongga mulut tadi diturunkan. Dia macam katak tadi lah. Dia maksudnya rongga mulut ikan ni boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Sebab kat situ ada satu lantai, kat dalam rongga mulut dia tu ada satu lantai. Bila dia turunkan dasar rongga mulut dia, isi padu rongga mulut tu akan jadi besar. Bila isi padu besar, selalu ingat bila isi padu besar, pressure akan jadi rendah. Pressure kat dalam ni rendah, pressure kat luar tinggi. Bila ada perbezaan pressure ni, akan adanya pengaliran air. Air daripada luar akan masuk ke dalam mulut ikan. Kalau tidak, air tak boleh masuk. Walaupun mulut dia terbuka, air tak akan boleh masuk. Walaupun mulut dia terbuka. Kalau pressure kat luar dengan pressure kat dalam mulut tu sama, air tak boleh masuk. Tapi disebabnya air boleh masuk sebab pressure kat luar tinggi, pressure kat dalam mulut tu rendah. So air akan masuk. Pada masa yang sama, air yang masuk ni akan ditahan. Air yang masuk ni tak boleh keluar sebab operculum ni akan tutup. Nampak? Jadi air masuk ke dalam operculum. Air masuk ke dalam operculum. Ingat pada masa ni operculum dia tu ditutup. Sebab nak tahan air tu. Nak tahan air tu jangan terus keluar. Sebab dalam air tu ada oksigen. Dia nak benarkan pertukaran gas dulu berlaku. Selagi pertukaran gas tak berlaku, operculum tu tak akan dibuka. Dia buka pintu depan, dia tutup pintu belakang. Pintu belakang ni operculum. Pintu depan tu mulut. Okey? Okey. Sekarang ni air tu dah ada dalam mulut. Sekarang ni air berada dalam mulut ikan. Okey, sekarang ni kita nak hembus nafas. Masa ikan tu nak hembus nafas, dia akan tutup mulut dia. Dia akan tutup mulut dia. Dia tutup. Bila dia tutup mulut dia, operculum ni akan terbuka. Dia tutup pintu depan, dia buka pintu belakang. Dia buka operculum ni. Okey? Masa dia tutup mulut, masa ikan tu tutup mulut, dasar rongga mulut akan diturunkan. Bila dasar rongga mulut turun, silap, bukan turun, naik dasar rongga mulut akan naik. Saya tengok yang sebelah sini. Dasar rongga mulut akan naik. Bila dasar rongga mulut tu naik, isi padu kat dalam rongga mulut tu akan jadi kecil.
Bila isi padu kecil, pressure. Selalu ingat isi padu kita akan kaitkan dengan pressure. Jadi, pressure akan jadi tinggi daripada luar. Pressure kat dalam tu tinggi daripada luar. Pressure kat dalam tu tinggi daripada luar. Jadi, pressure tinggi daripada luar. Akibatnya air kat dalam operculum tu akan dipaksa keluar. Air dalam operculum tu, air dalam rongga mulut tu sangat tinggi pressure-nya. So dia akan tolak operculum tu supaya terbuka. Jadi air akan keluar daripada operculum. Air yang keluar ni, air yang bawa gas karbon dioksida keluar. Sebab air tu dah lalu insang. Nampak tak? Air tu dah lalu insang. Masa dia lalu insang ni tadi, kat sinilah berlaku pertukaran gas. Oksigen masuk dalam salur darah pada insang dan karbon dioksida daripada insang akan masuk ke dalam air tadi. So air tu akan keluar. Air yang keluar ni bawa banyak gas karbon dioksida. Air yang keluar ni bawa banyak gas karbon dioksida. Okey? Senang kan? Ingat lah. Okey, ingat. Yang depan ni adalah mekanisme tarik nafas. Yang belakang ni mekanisme hembus nafas. Tarik nafas, mulut kena buka, operculum dia tutup. Sebab apa dia tutup? Sebab dia nak tahan air tu jangan keluar lagi. Air tu air yang bawa masuk banyak oksigen. Okey, yang ni semua benda ni kena ingat lah ni. Okey. Jadi bila air tu dah lalu insang, okey, dia punya dia akan naikkan dia punya dasar rongga mulut. Dasar rongga mulut akan dinaikkan. Isi padu akan terus jadi kecil. Bila isi padu kecil, pressure kat dalam rongga mulut tu tinggi, pressure kat luar rendah. Jadi pressure yang tinggi tu akan tolak operculum tu supaya terbuka. Jadi air akan keluar daripada operculum. Air yang keluar membawa gas karbon dioksida. Okay? Faham tak? Masa dia keluar ni, air tadi dah lalu dekat insang ni. Air tu akan lalu dekat insang. Pada masa ni lah, oksigen masuk ke dalam. Oksigen masuk daripada air ke dalam kapilari darah. Dan karbon dioksida daripada kapilari darah tu akan keluar ke dalam air. Okey? Jadi untuk ikan nota ni yang ni ya. Ini untuk ikan. Salin kotak ni sebagai nota. Saya cuba buat satu penerangan yang semua awak boleh faham. Buku teks ni pun boleh faham juga, sama juga. Benda yang sama je.